Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, Isra' Mi'raj karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan sekarang kita tengah bincang hikmah Isra'-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu ke Baitul Maqdis. Dan banyak kita bincang pasal Baitul Maqdis lah. Nabi semaya di Baitul Maqdis dah. Dikumpulkan para rasul dan para nabi melakukan solat di Baitul Maqdis. Jadi kita nak bincang ini, Nabi SAW menjadi imam para nabi ketika solat. Poin ketujuh dah. Subtopik ketujuh dah. Nabi SAW menjadi imam para nabi ketika solat. Dengan mengutip dari An-Najm Al-Ghaiti, Syekh Ad-Dardir mengatakan bahawa riwayat yang ada saling menguatkan bahawa Nabi SAW salat bersama para Nabi di Baitul Maqdis sebelum beliau dimi'rajkan, semaya dulu sebelum naik ke atas langit. Hal itu adalah salah satu dari dua kemungkinan menurut Al-Qadiyyat. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa pendapat tersebut adalah yang paling kuat. Paling kuatnya semaya dulu sebelum sebelum mi'raj. Sedangkan kemungkinan kedua adalah bahawa Nabi SAW melakukan salat bersama mereka setelah baginda turun dari langit. Itu pendapat kedua lah. Dan mereka pun turun juga. Itu pendapat kedua. Al-Hafiz Ibn Katsir membenarkan pendapat tersebut, tapi Ibn Katsir pula menguatkan pendapat semaya selepas mi'raj, semaya itu. Sebahagian dari mereka para ulama mengatakan bahawa tidak ada halangan Nabi SAW melakukan solat bersama mereka dua kali. Naik atas sekali, sebelum naik sekali, atau sebelum mi'raj sekali, lepas mi'raj sekali dah, dua kali dah. Kerana sebahagian hadis menyebutkan bahawa baginda melakukan solat bersama mereka setelah mi'raj. Ada hadis sebut lepas mi'raj tu semaya dah. Solat yang Nabi SAW kerjakan bersama para Nabi ini menurut pendapat yang benar adalah solat yang telah dikenal dah. Ma'ruf lah. Iaitu yang ada rukuk dan sujudnya dah. Ini kerana nas itu difahami menurut hakikatnya secara syarak. Sebelum difahami secara bahasa. Kecuali adanya halangan untuk memahaminya secara syarak. Dan di sini tidak ada halangan untuk itu dah. Jadi ada dah rukuk sujud ni ada dah. Cuma kalau kita tengok mi'raj ni apa hak jadi 50 waktu jadi 5 waktu pun tak cerita situ masa tu dah ajar rukuk ke apa dah. Jadi benda tu di ma'ruf dah. Mungkin kena ada dah rukuk dan sujud dah. Maka wajiblah memahaminya sedemikian dah. Itu juga dikuatkan dengan keterangan yang terdapat dalam kisah ini bahawa Jibril menarik tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memajukannya ke depan dan kemudian baginda pun bersolat bersama mereka 2 rakaat. Tampaknya solat itu adalah solat fardu. Ada kata solat fardu. Sebahagian ulama menguatkan pendapat tersebut dalam salah satu jalur dari kisah itu. Kemudian solat pun didirikanlah dan baginda mengimami solat. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Jibril membacakan azan, sedangkan azan dan iqamah menunjukkan bahawa itu adalah solat fardu. Sebab kalau sembahyang sunat tak ada azan dah. Dan iqamah ni. Tidak ada masalah bahawa azan baru dimulai setelah hijrah. Kerana tidak ada halangan mengumandangkan azan pada waktu Isra' dan Mi'raj sebelum disyariatkannya solat 5 waktu. Kemudian dia mengatakan bahawa kelihatannya wallahu alam solat itu adalah solat sunat mutlak. Ada pula kata solat sunat mutlak bukan fardu dah. Atau yang diwajibkan atasnya sebelum Isra' dan Mi'raj. Dalam fatwa An-Nawawi terdapat keterangan yang menguatkan pendapat kedua. Pendapat itu sebenarnya solat mutlak bukan solat fardu. Mengenai apakah Nabi SAW membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah pada kedua-dua Quran rakaat itu sesuai dengan ucapan baginda bahawa tidaklah mencukupi solat yang tidak dibacakan dalamnya Ummul Quran. La salatul liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab dah. Tidak ada solat bagi orang yang tak baca Fatihah lah dan semaya dah. Atau adakah itu sebelum disyariatkan kewajipan ini? Dalam masalah ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama dan sebahagian mereka, yakni para ulama mengatakan bahawa tidak ada penentuan bacaan dalam salat itu telah terdapat dalam hadis sahih. Ataupun hadis hasan pun tak ada cerita baca ke apa. Yang menjadi landasan hukumnya dan di atas keseluruhan orang berilmu adalah orang yang banyak ilmunya. Abu Bakar kata itulah benar yang benarnya. Tak sudah bicara lah. Wajib ke sunat ke ataupun baca Fatihah tidak masa tu dah. Allah a'lam dah. Persoalan dan jawapannya, jika ada yang mengatakan bagaimana mungkin Nabi SAW yang telah mengimami para Nabi yang lain di Baitul Maqdis dan telah mengenal mereka, kemudian pada malam itu ketika baginda melihat mereka di langit, baginda bertanya kepada Jibril pula tentang mereka. Baginda tanya dah. Tadi je pun dah
Nabi-Nabi Rasul-Rasul semaya bersama mereka. Naik langit di puluk tak kenal pula dah. Apa dah. Apabila baginda telah melihat dan mengenal mereka, nescaya baginda tidak perlu lagi bertanya pada Jibril tentang mereka. Jawapannya adalah, ketika Nabi berkumpul dengan mereka di Baitul Maqdis dan mengimami mereka dalam bentuk manusia, maka pastilah bahawa itu sebagaimana keberadaan mereka di bumi. Kemudian ketika baginda naik ke alam malakut, alam malaikat di atas tu, baginda tidak mendapati mereka sebagaimana yang baginda saksikan di bumi ni. Maksud di bumi itu, yang bukan alam peraturan manusia dah kata dah. Bukan peraturan malaikat lagi, bukan alam malaikat lagi dah. Jadi masa tu, Nabi nampak nah. Nampak di bumi tu cara lain dah. Masuk nampak di alam malaikat tu cara lain dah. Mereka berupa sifat-sifat rohaniah yang Allah beri bentuk dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan alam malakut. Sebagai penghormatan kepada baginda dan pengagungan kepada kekuasaan Tuhan. Selagi istilah yang alam misal dah. Alam misal ni lain sikit daripada alam hak zahir dah. Baginda telah menyaksikan mereka pada waktu itu di bumi. Kemudian melihat mereka pada tempat mereka masing-masing di langit. Kerana itulah baginda bertanya tentang mereka untuk memastikan, bukan kerana heran. Kerana baginda mengetahui bahawasanya Allah yang telah mengangkat baginda ke tempat ini dalam waktu sekelip mata, mampu untuk memindahkan mereka ke langit dalam waktu yang lebih cepat dari keredipan mata. Nah, dok bawah mata ada, atas mata cepat. Nah gitu boleh tak? Allah Maha Berkuasa dah. Terdapat persoalan dalam hal beliau melihat mereka sedangkan jasad-jasad mereka berada dalam kubur. Ada perbincangan pula dah. Hal itu dapat dijawab seperti berikut, iaitu roh-roh mereka berbentuk jasad mereka atau jasad-jasad mereka dihadirkan agar bertemu dengan Nabi SAW pada malam itu sebagai penghormatan dan pemuliaan bagi baginda. Dikatakan jasad lah. Hal ini dikuatkan oleh hadis Abdul Rahman bin Hashim menurut Al-Bahaqi. Dalam lain di mana Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang lain sesudahnya dikirimkan kepada baginda. Ibnu Abi Jamrah mengatakan bahawa melihatnya Nabi akan para Nabi mengandungi beberapa kemungkinan. Pertama, bahawa Nabi SAW menyaksikan masing-masing dari mereka di kubur mereka di bumi. Dalam bentuk sebagaimana yang diberitakan pada tempat di mana baginda menyaksikannya. Nabi tengok mereka di kubur dah. Jadi Allah memberikannya kekuatan dan penglihatan dan mata hati yang membuatkan baginda dapat menangkapnya. Kemungkinan ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW, aku melihat syurga neraka pada sisi dinding ini. Nabi nampak dah. Tembus kat dinding nampak. Jadi mungkin baginda melihat mereka dari tempat tersebut lah. Macam kita yang macam TV lah kita kata dah. Bukan nampak dekat tu dia nampak jauh. Tempat jauh pun nampak dekat dia TV dia handset gini lah dah. Kedua, gambaran barang mereka ditampilkan untuk baginda lah nampak depan Nabi dah. Yang ketiga, Nabi melihat roh-roh mereka di sana dalam bentuk mereka dah. Roh tu sebenarnya berbentuk jasad mereka dah. Yang keempat, Allah Taala ketika ingin mengangkat baginda juga mengangkat mereka dari kubur. Mereka sebagai penghormatan kepada Nabi-Nya dan pengagungan terhadapnya. Juga untuk menunjukkan pada baginda kekuasaan Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu pun dan dapat melakukan apa saja. Semua kemungkinan ini dapat terjadilah dan tidak ada keterangan yang menguatkan salah satu dari pendapat tersebut. Kerana kekuasaan Allah sesuai dengan semuanya sekali. Jadi dia kira betul belakang sendiri kira tak payah nak mikir mana betul dah. Okey, poin ke-8, diperlihatkannya roh-roh kepada Nabi Adam dan jawapannya. Dalam kisah Mi'raj disebutkan bahawasanya kepada Adam diperlihatkan roh-roh keturunannya. Keturunan Nabi Adam ni, anak Bani Adam ni. Semuanya ditunjukkan roh dia kepada Nabi Adam. Baik yang menjadi penghuni syurga maupun penghuni neraka. Al-Qadi mengatakan bahawa ini menimbulkan persoalan. Dalam riwayat telah disebutkan bahawa roh orang-orang mukmin merasakan nikmat di syurga. Sedangkan roh-roh orang kafir berada di sijin neraka lah. Lalu bagaimana roh-roh itu berkumpul di langit? Jawapannya adalah kemungkinan diperlihatkannya roh-roh kepada Adam adalah dalam beberapa waktu sahaja. Kebetulan waktu diperlihatkannya roh-roh itu bersamaan dengan waktu lewatnya lalunya Nabi SAW. Hal yang menunjukkan bahawa roh-roh itu berada di syurga dan neraka dalam beberapa waktu adalah firman Allah Taala. Maksudnya kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, surah Ghafir ayat 46. Pendapat tersebut di atas tertolak kerana pada roh orang kafir tidak dibukakan pintu-pintu langit sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jawapan atas apa yang telah dikemukakan oleh Al-Qadi itu adalah seperti berikut. Syurga itu ada di sebelah kanan, sedangkan neraka ada di arah kiri. Dan kedua-duanya disingkapkan bagi Nabi Adam.
Nampaknya singkap macam TV kita ni. Bukan dalam TV tu kita tengok TV dah. Dalam handset ke apa ceramah jauh-jauh tu 1000 kilometer pun bukan dia duduk dekat kita. Dipernampakkan lah ni. Lah ni kalau kita zaman lah ni semakin mudah nak dapat hadis-hadis ni. Jadi bukan semakin payah. Mudah tolak hadis. Sepatutnya lagi mudah faham. Sebabnya teknologi kita lah ni menyebabkan kita mudah nampak. Tak pelik lah Nabi ada dipertunjukkan. Benda duduk jauh sebenarnya nampak depan mata Nabi ada. Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi berkata, kemungkinan yang dilihat adalah yang belum masuk ke dalam jasad. Dan ia diciptakan sebelum jasad. Mungkin nampak benda lama dah. Tempatnya adalah di sebelah kanan dan sebelah kiri Adam. Dan dia telah diberitahu akan menjadi bagaimana mereka orang. Dia tahu dah. Nabi ada tengok situ tahu. Ini duduk mana dah. Pasal benda takdir Allah tetap dah. Kerana itu dia tersenyum jika melihat orang berada di sebelah kanannya. Masuk syurga dah. Dan berasa sedih jika dia melihat orang berada di sebelah kirinya. Masuk neraka dah. Berbeza dengan orang berada pada jasad. Itu bukanlah yang dimasukkan. Dan bukan pula jasad yang dipindahkan menuju ke tempat menetapnya syurga atau neraka dah. Jadi apa yang tampak bukan itu yang dimasukkan. Dengan demikian tertolaklah apa yang disebutkan olehnya. Ada pula kemungkinan lain iaitu bahawa yang dimasukkan dengan roh-roh itu adalah yang keluar dari jasadnya ketika roh itu keluar. Kerana roh itu tidaklah tetap dan tidak mesti ketika Adam yang sedang berada di langit melihatnya. Pintu-pintu langit dibukakan atau roh itu bertempat di langit kerana roh-roh itu diperlihatkan kepadanya sahaja. Bukan yang betul-betul di langit tapi diperlihat kepadanya. Dan disingkapkan baginya dari kejauhannya. Mungkin pula digambarkan keadaan mereka di akhirat. Jadi yang dilihat hanyalah perumpamaannya saja. TV lah, macam TV kita lah ni. Dan bukan zatnya, bukan dari TV toko situ dah. Al-Halabi berkata kemungkinan inilah yang kuat sedangkan yang lain ini tertolak. Dah. Ya, poin ke-9. Khutbah para Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj. Di dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Al-Bahaqi disebutkan bahawa ketika para Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka berkhutbah di malam itu. Nabi Ibrahim AS berkata, segala puji milik Allah yang telah menjadikanku sebagai kekasihnya, memberikan kepadaku kerajaan yang besar, menjadikan aku sebagai umat yang patuh, menyelamatkanku dari api neraka. Dan dia telah menjadikan bagiku api menjadi dingin dan menyelamatkan. Kemudian Musa AS memuji Tuhannya serta berkata, segala puji milik Allah yang telah benar-benar berbicara kepadaku. Dia telah memilihku. Dia menurunkan Taurat untukku. Dia menghancurkan Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel melalui tanganku. Dan dia menjadikan dari umatku satu kaum yang diberi petunjuk dengan kebenaran. Dan dengan kebenaran itu mereka berlaku adil. Lalu Daud AS memuji Tuhannya serta berkata, segala puji milik Allah yang memberikan kerajaan yang besar dan mengajarkanku kitab Zabur. Dia melembutkan besi untukku. Dia menundukkan untukku gunung yang bertasbih bersamaku dan boning. Dia telah memberiku hikmah dan perkataan yang tuntas. Kemudian Sulaiman AS memuji Tuhannya serta berkata, segala puji milik Allah yang telah menundukkan untukku angin. Dia telah menundukkan untukku syaitan-syaitan yang mereka mengerjakan apa yang aku perintahkan. Jadi masa ni syaitan jadi hamba dah. Bukan jadi tuan, bukan jadi apa, diagungkan. Kalau kita wahai hambang apa tu nak agungkan dah. Tidak disuruh dengan kasar lah. Jadi jin tu hamba kepada Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman tu jadi hamba pada jin, bukan dah. Dia telah mengajarkan aku bahasa burung dah. Sulaiman kata dah. Dia telah memberikanku keutamaan dari segala sesuatu. Dia telah menundukkan untukku tentera, syaitan-syaitan, manusia dan burung. Dia telah memberiku kelebihan dibandingkan banyak hamba-Nya yang mukmin. Dia memberikanku kerajaan yang besar yang tidak dimiliki seorang pun setelahku, dan dia telah menjadikan kerajaanku sebagai kerajaan yang baik yang tidak boleh dibayangkan. Selanjutnya Isa AS memuji Tuhannya seraya berkata, segala puji milik Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimahnya. Dia telah menjadikanku seperti Adam yang telah dia ciptakan dari tanah. Dengan mengatakan jadilah, maka hal itu terjadi. Dia telah mengajarkanku Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Bisa ayat ni. Bisa ayat. Dia telah menjadikanku dapat membuat dari tanah bentuk seperti burung, lalu aku meniupkannya. Maka dengan izin Allah ia menjadi burung. Dia telah menjadikanku dapat mengubati penyakit buta dan belang. Dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dia telah mengangkatku, menyucikanku dan melindungiku berserta ibuku dari syaitan yang terkutuk. Maka syaitan tidak mempunyai jalan untuk menyesatkan kami. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Muhammad SAW memuji Tuhannya seraya berkata, masing-masing dari kalian telah memuji Tuhannya. Dan aku pun orang yang memuji Tuhanku. Segala puji bagi Allah telah mengutusku untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan bagi semua manusia. Dia menurunkan padaku kitab Al-Furqan yang dalamnya terdapat penjelasan segala hal.
Dia menjadikan umatku sebagai umat terbaik yang pernah ditampilkan bagi manusia. Dia menjadikan umatku sebagai umat yang tengah-tengah. Dan dia menjadikan umatku sebagai umat yang paling pertama masuk syurga dan umat yang paling akhir dia di dunia lah. Dia telah melapangkan dadaku, dia telah menghilangkan dariku bebanku, dia telah meninggikan sebutanku. Dan dia menjadikanku sebagai pembuka dan penutup. Nabi Ibrahim kemudian berkata, inilah yang membuat Muhammad lebih utama dari kalian. Poin ke-10 nah. Permintaan Jibril agar pintu-pintu langit dibuka. Adapun permintaan Jibril agar pintu langit dibuka, mungkin dengan ketukan dan mungkin pula dengan suara. Al-Hafiz Ibn Hajar berpendapat bahawa yang lebih dekat adalah yang pertama, kerana suara Jibril telah dikenal. Jadi dengan suara tu, pada dengan suara je dah. Tak payah ketuk pintu dah kita kan. Al-Hafiz Asy-Syami mengatakan bahawa dalam hadis Sabit Al-Bunani dah. Dari Anas disebutkan lalu baginda mengetuk pintu, tapi ada hadis sebut baginda tutup pintu dah. Ibn Diham mengatakan bahawa permintaan Jibril agar pintu langit dibuka menunjukkan bahawa ia mendapati pintu-pintu itu dalam keadaan tertutup. Pintu-pintu itu belum disiapkan untuk dibuka bagi Nabi sebelum kedatangan baginda, kerana seandainya baginda melihat terbuka, nescaya baginda menduga bahawa itu sentiasa demikian. Hal tersebut dilakukan agar baginda tahu bahawa itu berlaku hanya untuknya saja, dan Allah ingin memberitahukannya bahawa baginda dikenali oleh penghuni langit. Jawapan Jibril ketika ditanya siapakah ini, dengan menjawab Jibril, ia menyebutkan nama dirinya agar tidak tersamar dengan lainnya. Dia tidak perlu kepada orang yang mengenalkannya, kerana turun dan naiknya malaikat Jibril telah dikenali oleh mereka. Kerana itu ia mendahulukan namanya, kerana ia seorang yang diutus untuk menghadirkan, membawa Nabi SAW. Yang ke-11, poin ke-11, tentang pengusutan. Mengusut berapa ni? Dalam hadis Mi'raj terdapat pertanyaan penjaga langit kepada Jibril ketika ia minta dibukakan pintu langit mengenai Nabi SAW dengan ucapannya, wa qad bu'ista. Pengutusan ni, bukan pengusutan, salah, pengutusan ni. Wa qad bu'ista wa qad bu'isa ilahi. Dia telah diutuskan, adakah dia telah dibangkitkan bu'isa ilahi. Ucapan ini merupakan pertanyaan, nama huruf hamzahnya dibuang, kerana hal itu telah diketahuilah. Para ulama berpendapat bahawa pertanyaan itu bukanlah pertanyaan tentang kerasulan baginda, kerana hal itu telah diketahui di kerajaan langit yang tinggi, melainkan pertanyaan tentang diutusnya untuk Mi'raj. Ada pula ulama kata mungkin diutuskan tu untuk diutuskan jadi nabi dah, rasul dah, tapi diutuskan untuk naik ke langit dah. Mereka tahu dah ada masanya nabi akan di Mi'rajkan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa para malaikat bertanya kerana takjub terhadap nikmat Allah SWT terhadapnya, atau gembira kerana kedatangan baginda. Ada ulama faham gitu. Sesungguhnya Jibril tidak naik dengan orang yang tidak diutus bersamanya. Ucapan malaikat penjaga langit, siapa yang bersamamu, mengandungi erti bahawa mereka mengetahui bahawa bersama Jibril ada teman yang menyertainya. Jika tidak tahu hal itu, nescaya mereka akan bertanya, adakah seseorang bersamamu dah? Mengetahuinya itu mungkin dengan penglihatan langsung, kerana pintu langit adalah nur sinar dah. Tak mungkin pula kerana sesuatu yang bersifat maknawi, seperti bertambahnya cahaya dan diutusnya Nabi SAW untuk Mi'raj. Mestilah disertai dengan adanya izin untuk menghilangkan penghalang-penghalang larangan, dibukakan pintu langit dan dibukakan pintu langitnya. Malaikat penjaga pintu langit tidak harus diberikan wahyu untuk membukanya, kerana dengan diutusnya baginda berarti telah ada izin untuk membukakan pintu tersebut. Dalam perkataan malaikat penjaga langit, selamat datang atasnya, menunjukkan bahawa para pelayan apabila mengetahui bahawa Tuhan mereka ingin menghormati seseorang, maka mereka mengkhabarkan khabar gembira itu sekalipun mereka belum diizinkan untuk itu. Dan itu tidak berarti mengungkapkan rahsia, kerana malaikat penjaga pintu langit memberitahu Nabi SAW ketika baginda diundang bahawa itu adalah undangan penghormatan dan pengagungan, sehingga segera mengkhabarkan khabar gembira itu. Poin ke-11. Selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Ucapan ini adalah ucapan Adam AS kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan pujian yang bagus dan agung kepada Nabi SAW. Anak yang soleh, Nabi yang soleh tu, Nabi ada puji Nabi lah, sebut tag gitu dah. Adam menyifati baginda dengan kesolehan secara berulang-ulang dah, dengan menyebutkan baginda sebagai anak soleh dan Nabi yang soleh. Maksudnya soleh dalam kedua makna itu secara berseiringan lah. Dalam ucapan Adam itu terdapat pujian dengan menyebutkan keistimewaan baginda yang soleh dan kedudukan baginda yang sangat tinggi.
Kerana hal inilah Adam menyifati Nabi SAW sedemikian. Sebahagian ulama berpendapat bahawa kesalehan para Nabi adalah kesalehan yang khusus yang tidak diperolehi oleh orang-orang soleh yang lain. Mereka berhujah bahawa banyak Nabi yang mengangankannya. Kerana itulah kesalehan yang disandar kepada para Nabi berbeza-beza dengan kesalehan yang disandar kepada umat. Kerana kesalehan para Nabi adalah kesalehan yang sempurna. Sebab semua sifat buruk tidak ada pada mereka sama sekali dah. Mereka memiliki semua kesalehan sedangkan orang yang berada di bawah mereka bertingkat-tingkat di mana masing-masing berhak mendapat sebutan kesalehan menurut ukuran besarnya keburukan yang tak ada padanya. Para Nabi hanya menyifati Nabi SAW dengan kesalehan kerana sifat saleh itu mencakupi seluruh kebaikan. Begitulah yang berulang-ulang dikatakan oleh mereka semua ketika menggambarkan tentang Nabi SAW. Orang soleh adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah SWT dan hak-hak hamba-Nya. Kerana itu, kesalehan merupakan perkataan yang bersifat menghimpun dan mencegah. Jadi menghimpun segala yang termasuk dan mencegah setiap yang tidak termasuk. Dan mencakupi keseluruhan sifat-sifat terpuji. Tiada seorang pun di antara mereka yang mengucapkan selamat datang Nabi yang benar. Dan tidak pula dengan ucapan selamat datang Nabi yang terpercaya. Kerana sebagaimana yang telah kami sebutkan, kesalehan mencakupi semua jenis kebaikan yang lainnya. Jadi dalam soalan itu, terpercaya betul yang benar betul. Yang ke-12, tangisan manusia. Dalam kisah Isra' Mi'raj, dalam kisah Mi'raj lah, naik ke langit ini, dia sebutkan bahawasanya Musa AS menangis. Kerana banyaknya keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, para ulama berpendapat bahawa Musa AS menangis bukan kerana hasad iri kepada Nabi SAW. Kita berlindung kepada Allah dari anggapan sedemikian, kerana hasad di alam ini dilarang bagi peribadi mukmin. Di dunia pun dilarang lah, deki lah. Lalu bagaimana dengan orang yang telah dipilih oleh Allah SWT, Nabi lah. Menangisnya Musa AS kerana menyayangkan pahala yang luput di mana ketinggian darjat tergantung padanya. Kerana banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh umatnya yang menyebabkan berkuranglah pahala mereka yang akhirnya menyebabkan kurangnya pahala Nabi Musa juga. Kerana setiap Nabi mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Kerana itu jumlah orang yang mengikuti Musa AS pada waktu itu di bawah jumlah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW walaupun masa mereka lama dibandingkan dengan masa umat ini. Ibn Abi Jamrah berkata Allah SWT telah menjadikan hati para Nabi memiliki kasih sayang dan kelembutan kepada umat mereka. Suatu ketika Nabi SAW menangis dan baginda ditanya, mengapa engkau menangis? Nabi SAW menjawab, ini adalah rahmat kasih sayang. Hanya Allah menyayangi para hamba-Nya yang penyayang. Para Nabi telah mengambil rahmat Allah Azza wa Jalla dengan bahagian yang terbanyak. Sehingga rahmat dalam hati mereka kepada para hamba Allah adalah lebih banyak daripada selain mereka, selain para Nabi lah. Kerana Musa memiliki kasih sayang dan kelembutan, maka ia menangis ketika itu kerana sayangnya kepada umatnya. Ini kerana waktu itu adalah waktu pemberian anugerah serta waktu kebaikan dan kemurahan. Sehingga dia berharap mendapatkan penerimaan dan keutamaan agar Allah SWT mengasihi umatnya dengan keberkatan waktu ini. Ini juga waktu diharapkannya kelembutan dan kebaikan dari Allah SWT. Kerana waktu itu adalah waktu diisrakannya Nabi SAW agar diberi anugerah dan keutamaannya menyuruh. Maka Musa pun sangat berkeinginan agar umatnya mendapatkan bahagian dari keagungan yang sangat besar tersebut. Sebab yang lain adalah khabar gembira untuk Nabi SAW dan ia pun menggembirakannya. Tangisannya menyatakan hal itu, iaitu ketika Nabi SAW meninggalkannya dan belum jauh darinya, dia menangis agar baginda mendengarnya. Kerana jika tangisan itu hanya khusus bagi Musa, maka dia tidak akan menangis sampai Nabi SAW menjauhinya. Sehingga beliau tidak mendengar tangisannya. Ini kerana bila dia menangis dan Nabi SAW mendengarkannya, itu adalah untuk meringankan kesedihannya. Mengingat maksudnya adalah yang terkandung dan berita gembira bagi Nabi SAW dengan sebab-sebab tangisan Musa. Dan Nabi SAW mendengar tangisannya itu. Sedangkan khabar gembira yang terhimpun dalam tangis Musa adalah ucapan Musa AS yang merupakan Nabi yang terbanyak pengikutnya, bahawa umat Muhammad SAW yang masuk syurga adalah lebih banyak dibandingkan umat Nabi Musa AS. Musa kecek gitu ni macam khabar gembira juga lah. Sebab Nabi Muhammad SAW masa tu masa dalam keadaan sedih. Lepas kena pekor batu, kena hina oleh penduduk Taif tu lah. Musa memiliki perhatian terhadap umat ini dalam urusan solat yang tidak dilakukan oleh Nabi-Nabi lain selainnya. Mengenai hal itu ada keterangan dalam hadis Abu Hurairah berupa hadis marfu'. Musa AS adalah Nabi yang sangat keras ketika aku melewatinya dan yang paling baik ketika aku kembali kepadanya. Orang kasar ni kadang-kadang dia ni ada buah lembut dia. Gitu dia Umar Al-Khattab dan sebagainya lah.
Sedangkan dalam hadis Abu Sa'id dikatakan kemudian aku kembali lalu melewati Musa. Nabi SAW kemudian bersabda, dia adalah sebaik-baik teman bagi kalian. Ucapan Musa tentang Nabi SAW bahawa baginda adalah seorang anak muda. Apa maksudnya dah? Mesti diketahui bahawasanya ucapan Musa AS tentang Nabi SAW dengan sebutan anak muda bukan bertujuan untuk mengecilkan Nabi dah, melainkan untuk memuji kekuasaan Allah SWT dan kemurahannya yang besar bahawa dia memberikan pada baginda dalam usia demikian sesuatu yang tidak pernah diberikannya pada orang-orang sebelumnya yang lebih tua daripada baginda. Al-Khattabi mengatakan bangsa Arab menamakan seorang yang telah tua dengan sebutan anak muda selama masih ada sisa kekuatan. Sedangkan Ibn Abi Jamrah berkata bahawa bangsa Arab menyebutkan seseorang dengan sebutan anak muda jika dia pemimpin di antara mereka kerana kata ini lebih ringkas dibandingkan kata-kata lain yang menunjukkan keistimewaannya. Maka kata itulah yang disebutkan Musa AS, bukan kata lainnya untuk mengagungkan Nabi SAW. Anak muda ni maksudnya hebatlah dah. Cergah macam-macam lah dah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata tampak bahawa Musa AS menunjukkan nikmat yang Allah berikan pada Nabi SAW kerana kekuatan terus ada pada baginda walaupun di masa tuanya. Ia menunjukkan bahawa meskipun Nabi SAW telah memasuki masa tua, namun badan baginda tidaklah lemah dan kekuatannya tidaklah pudar serta tidak berkurangan, sehingga orang yang melihat baginda ketika memboncengi Abu Bakar tak kala baginda tiba di Madinah. Mereka menyebut baginda dengan sebutan anak muda dan terhadap Abu Bakar mereka menyebut dengan sebutan orang tua. Padahal baginda dari segi usia lebih tua daripada Abu Bakar. Poin ke-14 ni. Perjumpaan Nabi SAW dengan para Nabi dan rahsia-rahsianya. Al-Hafiz Asy-Syami mengatakan dalam kitabnya Al-Ayah Al-Azimah Al-Bahirah bahawa para ahli kalam berbeza pendapat mengenai hadis Isra' dalam hal disebutkannya para Nabi dan tingkatan mereka di langit. Di antara mereka ada yang sama sekali tidak melihat adanya rahsia di sebalik itu. Artinya mereka menganggap bahawa tingkatan-tingkatan tersebut tidak bererti apa-apalah. Ada pula di antara mereka yang membicarakan tentang itu kemudian mereka berbeza pendapat dalam rahsia-rahsianya. Apa Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Adam dulu, lepas tu Nabi Ibrahim, macam-macam langit dah. Nabi Idris, Nabi gapo tu jumpa tu apa sebab apa dah. Ada masuk tingkatan ke ada masuk gapo dah. Di antara mereka yang berpendapat bahawa perkhususan beberapa orang Nabi yang berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah menurut kebiasaan manusia, di mana apabila mereka bertemu dengan orang yang baru datang, maka mereka segera menemuinya. Sehingga biasanya masing-masing saling mendahului, di mana sebahagiannya mendapat kesempatan bertemu, dan sebahagian lainnya tidak mendapat kesempatan itu. Ini juga cara ditempuh oleh para pensyarah Sahih Bukhari, iaitu Ibn Battal. Tapi As-Suhaili menolak pendapat itu. Nama Hafiz Asy-Syami membenarkannya. Seorang ulama lain berpendapat bahawa hal itu untuk mengingatkan keadaan-keadaan khusus pada Nabi itu. Ia juga sebagai gambaran keadaan yang akan dialami oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dialami oleh mereka yang diceritakan dalam kitabnya. Ulama ini mengatakan bahawa hal tersebut merujuk pada ilmu ta'bir, yakni pengungkapan. Maka siapa yang dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan seorang Nabi, itu menunjukkan suatu keadaan yang diketahui terhadap para Nabi itu, yang akan dicapai oleh orang yang bermimpi tersebut dan orang yang semasa dengannya. Bertemu dengan Nabi Adam AS menunjukkan hijrah. Kerana Adam keluar dari syurga disebabkan permusuhan iblis terhadapnya. Masuk tersiraknya dah. Ada ulama faham macam itu dah. Dan kesungguhannya dalam hal itu dah. Maka itu merik dengan keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah kerana kaumnya memusuhi baginda dan orang Muslim. Itu kiasa je dah. Masuk tersirak dia dah. Bertemu dengan Isa dan Yahya menunjukkan kejadian yang akan menimpa Rasulullah SAW berupa kejahatan Yahudinya. Kerana mereka telah membunuh Nabi Yahya dan menyangka telah membunuh Isa. Seperti itu pula yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Iaitu mereka menginginkan membunuh baginda dengan cara meracuni kambing yang dimakan oleh baginda. Dan kemudian memberitahu pada baginda bahawa kambing itu telah diracun. Dan wanita yang meracuni mengakui hal itu. Bertemu dengan Yusuf menunjukkan kemenangan atas kaumnya dan kebaikannya pada mereka. Dan Nabi SAW juga menang atas sejumlah kaumnya pada perang Badar. Seperti sepupunya Abbas dan juga sepupunya Aqil. Itu sebelum kedua-duanya masuk Islam. Lalu baginda memaafkan dan menebuskan kedua-duanya pada hari Fathu Mekah ketika baginda memaafkan bangsa Quraisy. Baginda mengatakan, aku ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh saudaraku Yusuf. Maksudnya pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan dia adalah yang paling penyayang di antara para penyayang. Surah Yusuf ayat 92. Harun menunjukkan bahawa kaumnya akan mencintainya dan berubahnya kemarahan mereka menjadi kasih sayang kepadanya. Seperti itu pula yang Allah lakukan terhadap nabinya Nabi Muhammad SAW.
Harun adalah orang yang dicintai oleh kaumnya dan lebih mereka dahulukan dibandingkan Musa. Nak kira orang lebih sayang pada Harun daripada Nabi Musa. Nah, Musa ni beka sikit gitulah kita kata dah. Idris menunjukkan diberikannya surat-surat yang Rasulullah SAW kirimkan ke berbagai penjuru. Jadi Nabi Idris juga menulis bahawa dia adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Keadaan Nabi Musa pula dan kaumnya yang berjumpa dengan orang yang zalim dan diusirnya mereka dari tanah yang suci mirip dengan keadaan Rasulullah SAW di Mekah, di mana bagi dia disusahkan oleh orang Quraisy yang suka mengejek dan takbur terhadapnya. Nabi pun kena halau macam Nabi Musa dia. Sedangkan keadaan Nabi Ibrahim yang menyandarkan diri kepada Baitul Ma'mur mirip dengan keadaan Rasulullah SAW di Mekah pada Haji Wada' baginda di Baitullah. Dengan demikian jelaslah makna perjumpaan Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim AS di langit terakhir. Wallahu a'lam. Itu pendapat ulama. Abu Khattab mengatakan tidak apa-apa menerima apa yang disebutkan oleh baginda mengenai perbuatan ini, tetapi ia memerlukan beberapa catatan di antaranya. Pertama, langkahnya dengan takbir ini dapat menyimpulkan bahawa Isra' terjadi pada waktu tidur. Padahal kami telah mensahihkan bahawasanya hal itu terjadi dalam keadaan terjagalah, tidak tidur dah. Ada ulama kata kapi ni, kalau tolak Isra' tu dalam keadaan tidur. Yang dapat menghilangkan masalah ini adalah bahawa tanda di dalam keadaan terjaga sebanding dengan mimpi dalam tidur. Makna penafsiran tanda yang baik dalam keadaan terjaga dengan menjelaskan apa yang ditunjukkan olehnya adalah sebagaimana takbir mimpi dalam tidur dengan sesuatu yang ditunjukkan olehnya. Berdasarkan ini maka benarlah ucapannya dan Rasulullah SAW menyukai tanda yang baik. Kedua, imam ini memutuskan pembicaraannya sebelum selesai, mungkin kerana sukar baginya untuk melihat hubungannya. Dan mungkin pula kerana pemikiran itu terhenti di situ kerana mustawa dan ar-rafraf, termasuk sesuatu yang tidak mungkin ditunjukkan. Kemudian Abu Khattab mengatakan, maqam kerukunan Adam adalah maqam pemberian ucapan selamat, pertumbuhan dan pembangunan dunia dengan anak-anaknya. Demikian pula maqam Nabi pada tahun pertama Hijriah. Dia merupakan maqam pertumbuhan Islam, pendidikan bagi keluarga beliau, pengambilan beberapa pembantu penolong untuk membangunkan bumi, semuanya dengan agama ini. Ya Allah menangkan terhadap semua agama. Dan Allah kumpulkan bumi ini semuanya untuk Nabi-Nya hingga ia diperlihatkan kepadanya timur dan barat. Maka sebagaimana beliau melihat Adam di langit pertama, maka begitulah yang beliau alami pada tahun pertama Hijrah. Itu isyarat ya dah. Ini ulama-ulama faham lah. Tahun-tahun Hijriah secara keseluruhan sesuai dengan Mi'raj yang 10 yang terjadi pada malam Isra'. Dan sebanding dengannya, di antaranya adalah 7 Mi'raj ke langit yang 7. Mi'raj yang ke-8 ke Sidratul Muntaha, Mi'raj yang ke-9 ke Mustawa, di mana beliau mendengar gerak dan qalam yang menuliskan ketentuan-ketentuan takdir. Dan Mi'raj yang ke-10 ke Raf-Raf melihat Allah dan mendengar ucapan yang ditujukan kepadanya. Kerana itulah 10 tahun hijrah ditutup dengan wafatnya beliau, iaitu berjumpa dengan Allah, sebagaimana Mi'raj ditutup dengan berjumpa dengan Allah dan berada di hadratnya suci dia. Ada selagi ni masalah unsur sufi juga, ada batin ni pada nak bergabung dengan Allah pada setengah ni. Daripada falsafah Yunani lah, ruh ni akan bergabung dengan satu Tuhan lah. Ni masalah jugalah. Ni pendapat ulama, kadang-kadang ada unsur batin ni, kena ingat sikit lah. Keadaan Isa dan kedudukannya di langit kedua adalah menghadapi Bani Israel dan sabar atas serangan, tipu daya dan perbuatan makar mereka. Nabi Isa meminta orang yang dapat menolongnya dalam menghadapi mereka. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah ia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Surah Al-Imran ayat 52. Ini adalah keadaan Nabi pada tahun kedua Hijrah, di mana beliau meminta para penolongnya dari suku Aus dan suku Khazraj untuk berangkat menuju Badar. Maka mereka pun memenuhi permintaan beliau dan menolongnya. Inilah pertolongan pertama dan paling bersegera dalam Islam. Dengan begitu pantaslah mereka digambarkan sebagai orang-orang yang menolong dah. Ansar lah. Sahabat sama Ansaran. Panjang dia. Betul mana? Sikit lagi sekarang. Ini adalah apa? Allah SWT berfirman yang bermaksud dah. Hai orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku? Nah, yang untuk menegakkan agama Allah. Surah As-Saff ayat 14.
Adapun hubungan perjumpaan beliau dengan Nabi Yusuf pada langit yang ketiga dengan tahun-tahun Hijriah adalah kerana pada tahun ketiga beliau menghadapi perang Uhud, di mana kaum muslim mendapatkan musibah yang tak pernah ada sebelumnya maupun sesudahnya, sebagaimana terjadi pada Yusuf dengan dipenjarakannya ia. Jadi kait dengan Nabi Yusuf pula. Mengenai hal itu turunlah firman Allah Ta'ala, maksudnya janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati. Padahal kalianlah orang yang paling tinggi darjatnya jika kalian orang yang beriman, jika kalian pada perang Uhud mendapatkan luka. Maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa surat Nimran ayat 139 hingga 140. Sungguh musibah ini sangat menyedihkan. Para ahli ta'bir mengungkapkan, siapa yang melihat seseorang yang bernama Yusuf, ia akan teringat pada kisah Nabi Yusuf yang sangat memilukan hati itu dah. Kena buat ke adik-adik dia ke apalah, banyak kisahnya. Tentang perjumpaan baginda SAW dengan Nabi Idris di langit keempat adalah sehubungan dengan keistimewaan Nabi Idris sendiri, di mana beliau adalah orang yang pertama sekali mampu menulis dengan pena dan pertama sekali membuat alat timbangan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh para ulama pernah menulis surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka memeluk agama Islam dengan pergunakan seorang jurutulis dan memakai stempel lah, cop rasmi lah. Surat ini mampu membuat kecut raja-raja pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun keempat Hijriah. Apaan dia dulu kau ni? Apa boleh? Ya, boleh hari tak? Adapun perjumpaan beliau dengan Nabi Harun pada langit yang kelima menggambarkan apa yang dialami oleh Nabi Harun berupa gangguan kejahatan dari Bani Israel. Kemudian ia dapat mengalahkan mereka. Ketika Nabi Harun ditinggalkan pergi oleh Nabi Musa di tengah-tengah mereka dan Nabi Musa pergi, mereka berkelompok-kelompok menghadapi Nabi Harun lah. Mengada pertemuan untuk membunuh Nabi Harunnya, membatalkan perjanjian, kemudian mereka menyembah anak sapi, anak lembu lah. Maka Allah tidak menerima taubat mereka kecuali dengan diperanginya. Yang mirip dengan ini dibunuh lah, kena bunuh. Hukum bunuh lah. Yang mirip dengan ini adalah pada diri Rasulullah SAW adalah yang beliau alami pada tahun kelima Hijrah, berupa perbuatan jahat kaum Yahudi Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Mereka membatalkan perjanjian, membuat kelompok-kelompok dan mengumpulkannya serta bermusyawarah seputar rencana untuk membunuh Nabi lah pada saat baginda pergi ke tempat mereka. Pada saat itulah baginda meminta tolong kepada mereka mengenai diat denda 2 orang yang terbunuh pada satu kelompok dari sahabat-sahabatnya. Mereka berpura-pura menunjukkan sikap persahabatan kepadanya dan mendudukkan beliau di bawah sebuah tembok. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Selamat datang wahai Abul Qasim. Duduklah di sini agar kami dapat melakukan apa yang engkau suruh." Suruh duduk tempat tu mudah nak pekor batu biar mati dah Nabi. Kemudian mereka sepakat untuk menimpakan batu atas beliau agar dapat membunuhnya. Lalu Jibril memberitahu kepada beliau niat buruk yang mereka inginkan. Maka beliau pun pulang seorang diri ke Madinah. Allah menolak tipu daya mereka. Kemudian Nabi mengepung kaum Yahudi itu dan membunuh mereka dengan pimpinan Sa'ad bin Mu'az. Anggapan kaum Harun yang memandang lemah Nabi Harun adalah mirip anggapan kaum Yahudi yang menganggap lemah Nabi SAW. Hingga salah seorang di antara mereka berkata, apakah ia khawatir terhadap dirinya dan para sahabatnya sehingga tak ada salah seorang dari mereka yang dapat keluar menuju tempat buang air dia. Ada mereka kecil gitu dah. Sedangkan hubungan perjumpaannya dengan Nabi Musa pada langit ke-6 adalah kerana Nabi Musa mendapat ujian dari Bani Israel dan menghadapi mereka, sabar terhadap penentangan, kezaliman dan keburukan akhlak mereka Bani Israel ni. Apa yang dihadapi oleh Nabi pada tahun ke-6 yang tidak pernah beliau hadapi sebelumnya maupun sesudahnya adalah mirip dengan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Pada tahun itu terjadi penaklukan Khaybar, Fadak dan semua benteng Yahudi. Allah menentukan bahawa mereka harus dikeluarkan lalu menimpakan bala pada mereka, pada orang Bani Israel Yahudi itu. Apa yang Nabi alami pada tahun ini adalah seperti yang dialami oleh Nabi Musa dari kaumnya. Nabi Musa lebih memilih untuk menegakkan syariat Allah di tanah yang suci dan membawa kaumnya untuk itu, tapi mereka enggan dan mengatakan sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang yang gagah perkasa dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan masukinya sebelum mereka keluar darinya. Surah Al-Ma'idah ayat 2, ada orang gagah, tak yang gagah apa takut nak masuk ada. Mereka juga mengatakan maksudnya kami sekali-kali tidak akan masukinya selama-lamanya selagi mereka ada dalamnya. Surah Al-Ma'idah ayat 4. Nakutlah ayat nakut dia. Nabi Musa tidak masuki negeri yang suci itu. Mereka kebingungan di padang teh itu dah. Nabi Muhammad pun mengutamakan untuk menegakkan syariat di bumi yang suci ketika ia bertekad untuk masuk ke Mekah untuk menegakkan sunnah Nabi Ibrahim AS di sana dan kembali datang ke Baitullah dan Tanah Haram. Beliau melakukan ihram untuk umrah
Tetapi kaumnya menghalanginya dan tidak mahu masuk ke dalamnya. Tak boleh masuk Nabi dah. Tak boleh buat umrah, disekat oleh kaum Quraisy. Adapun hubungan perjumpaannya dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh adalah seperti berikut. Pada tahun ketujuh telah terjadi pada beliau kejadian yang sesuai dengan itu. Beliau melakukan umrah qada pada tahun ketujuh dan memasuki Mekah bersama para sahabatnya dengan mengucapkan talbiyah seraya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim di dalam umrah serta menegakkan tata caranya yang telah dimatikan dan diganti oleh kaum jahiliyah lah. Jadi beliau memperbaharui manasik yang Allah kehendaki bagi Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i dalam kitabnya As-Sirajul Wahhaj mengatakan pengarang kitab Fathus Safa menyebutkan bahawa hubungan Mi'raj ke-8 ke Sidratul Muntaha adalah bahawa pada tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathul Mekah. Dalam riwayat disebutkan bahawa bumi dibentangkan dari Mekah. Kerana itu ia dinamai Ummul Qura, induk negeri-negeri, atau dinamai Ummul Qura kerana para penduduk semua negeri kembali ke sana dalam masalah agama dan dunia, baik ketika melaksanakan haji, ketika berumrah, ketika berusaha dan ketika berdagang. Allah SWT mengatakan yang artinya Allah telah menjadikan Kaabah rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Surah Al-Maidah ayat 97. Pada Sidratul Muntaha berakhirlah ilmu semua makhluk, maka sampainya beliau ke Sidratul Muntaha mengingatkan tentang sampainya beliau kepada Fathul Mekah. Jadi dinamai Sidrah kerana pada tempat inilah berakhirnya apa yang naik dari bumi dan apa yang turun dari langit. Sedangkan hubungan Mi'raj ke-9 ke Mustawa atau tempat yang luas, di mana tempat itu beliau mendengar gerak kalam yang menuliskan takdir-takdir. Maka hikmah beliau mendengar gerakan kalam itu adalah diperolehnya rasa ketenangan dengan keringnya kalam menentukan apa yang telah ditakdirkan, sehingga dapat menyerahkan urusan pada takdir Allah semata-mata, bukan kepada sebab, tapi tetap melaksanakan mengambil sebabnya sebagai bentuk ibadah juga. Ambil sebab ni, usaha ikhtiar tu ibadah lah. Dengan demikian sempurnalah sikap tawakal dan kecemasan berubah menjadi ketenangan ketika sebab-sebabnya berbeza-beza. Pada tahun ke-9 dari hijrah terjadi perang Tabuk. Pada peristiwa ini Nabi keluar dari Madinah menuju Syam. Jaraknya jauh dan kesulitan yang dialami sangatlah berat. Orang-orang belum mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Walaupun demikian pada peristiwa itu Nabi tidak menemui peperangan dan tidak menaklukkan suatu negeri. Maka tekad ini digantikan oleh takdir dan oleh keringnya kalam. Maka beliau kembali dengan para sahabatnya ke Madinah tanpa rasa cemas. Apa yang terdapat pada kisah Mi'raj berupa perbicaraan beliau dengan para nabi membawa kepada perbicaraan tentang ruh-ruh. Apakah orang yang hidup dapat bercakap-cakap dengan orang yang mati? Nah, orang hidup ni boleh kecek kau dah dunia kubur ke apa dah. Dan apakah orang yang mati satu sama lain saling bercakap-cakap dah? Roh orang-orang yang mati terbahagi dua. Pertama, roh orang yang diazab. Kedua, roh orang yang mendapat nikmat. Roh orang yang diazab tidak dapat saling mengunjungi dan saling bertemu disebabkan azab lah. Orang kena azab tak ada dah. Ya, disebabkan azab Islam mereka terima. Sedangkan roh-roh orang yang mendapat nikmat dilepaskan, tidak ditahan. Ini masalah dah. Roh orang ni nikmat tak ditahan. Ya dah. Roh-roh itu saling bertemu, saling berkunjung dan saling mengingatkan apa yang dialami dunia dan apa yang dialami oleh penduduk dunia. Setiap roh berada bersama pendampingnya yang sesuai dengan amalnya masing-masing. Roh Nabi kita berada pada pendamping yang tertinggi. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu Nabi-Nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid dan orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ulaikum rafiqah kepada. Surah An-Nisa ayat 9. Anugerah ini didapatkan di dunia, di alam barzakh dan di negeri pembalasan negeri akhirat. Dan setiap orang akan bersama dengan orang yang dicintainya di tiga negeri ini. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud pada kisah Isra ini, ia mengatakan ketika Rasulullah diisrakan, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka saling menyebut tentang hari kiamat. Maka mereka mulai dengan Nabi Ibrahim. Mereka bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Ini adalah dalil pertemuan dengan mereka kerana mereka hidup di sisi Tuhan dan menjadi orang-orang yang dicintai. Maka mereka saling bertemu. Itu pendapat ulama lah. Allah a'lam. Subhanakallah wahamdika. Subhanakallah wahamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.